Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan kajian yang bertajuk penggunaan golongan kata dalam dialek Melayu Sarawak di Kampung Mang bagi tugasan PBS 1063 Morfologi. Sebelum saya membentangkan kajian kami, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Fatin Najah Husna binti Rahmat, Al-Hanif bin Masya Bahudin, Nuriatul Sabrina binti Faizatul Hasrin, Jainasin Gumat, Nur Sahila binti Jamali, Aini Mazni binti Muhammad Othman, Nurul Quraitu binti Abdullah Azamandi. Soalan untuk latar belakang golongan kata. Kata aspek tata bahasa menekankan 5 unsur utama iaitu ayat, klausa, frasa, kata dan morfin. Ayat, klausa dan frasa tergolong dalam kajian sintaksis manakala kata dan morfin tergolong dalam morfologi. Seterusnya, fokus terutama adalah pada morfologi yang melibatkan kata-kata dan morfin seperti golongan kata terbagi kepada 4 iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Selain itu, kajian ini menekankan 4 golongan utama iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Masing-masing golongan kata ini memiliki subkategori yang menjelaskan lebih lanjut seperti jenis manusia dan bukan manusia dan kata nama khas hidup seperti klasifikasi lain dalam kata kerja, kata adjektif dan kata nama ganti. Golongan kata tugas merupakan golongan yang tidak dapat menjadi inti frasa-frasa ini. Ini melibatkan gambaran terperincir tentang struktur kata bahasa yang membentuk dasar bagi konstruksi kalimat dan frasa. Saya akan meneruskan saya punya perbentangan iaitu 1.2 di bawah pengenalan definisi konsep. Apakah maksud golongan kata menurut Nisafiah dan rakan-rakan penulisnya pada tahun 2015? Golongan kata merupakan sejumlah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama. Lazimnya kata ini menamakan orang, haiwan, tempat, benda atau konsep. Golongan kata yang pertama ialah kata nama. Kata nama khas merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus ejaannya berpangkalkan huruf besar seperti Melaka. Yang kedua, golongan kata nama yang kedua ialah kata nama am, ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara umum sifatnya seperti kereta. Kata ganti nama tunjuk pula adalah golongan kata yang ketiga. Golongan kata nama yang ketiga ialah kata ganti nama yang berfungsi mengarah kepada sesuatu perkara, benda atau tempat, iaitu seperti di. Untuk golongan kata yang kedua ialah kata kerja. Kata kerja terdapat 2 jenis iaitu kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek yang boleh dikenali oleh berdiri sendiri seperti saya sedang makan. Yang kedua, kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya seperti saya sedang menyiram pokok bunga. Golongan kata yang ketiga ialah kata adjektif. Kata adjektif ialah sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Seperti kata adjektif yang berunsur emosi ialah sedih. Golongan kata yang keempat ialah kata tugas. Kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau berheterogen iaitu yang terkandung dalam golongannya golongan kecil yang berbeza tetapi mempunyai satu sifat yang sama iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endostratik seperti frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif. Contoh kata kerja ialah sebagai penghubung ialah kata dan.
Terima kasih kepada pembentang. Seterusnya saya akan membentangkan 2.0 iaitu latar belakang komuniti bahasa. Kampung Mang ialah sebuah perkampungan yang terletak di Kota Samarahan, Sarawak. Perkampungan ini majoriti penduduknya berbangsa Melayu, jadi masyarakat di kampung ini menggunakan dialek Melayu Sarawak sebagai bahasa pengantar harian mereka. Kampung ini terletak 36.8 km daripada Bandaraya Kuching dan mengambil 45 minit untuk sampai ke Bandaraya Kuching. Kampung Mang ini pada awalnya ditemukan di daerah yang dipenuhi dengan pohon mang di tempat penanaman padi. Pokok mang tersebut menjadi tempat istirahat semua petani selepas bekerja di ladang padi. Namun begitu, ada setengah penduduk menyatakan bahawa kampung Mang ini asal usulnya daripada nama Sungai Mang. Oleh itu, mereka bercadang untuk memberi nama kampung tersebut sebagai Kampung Mang berdasarkan sejarah-sejarah yang mereka dapati sebelum ini. Selain daripada itu, Kampung Mang juga disediakan banyak kemudahan daripada Jawatan Kuasa Kampung iaitu JKK. Kemudahan tersebut dapat memudahkan penduduk Kampung Mang untuk melakukan aktiviti harian mereka. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut merupakan kajian lepas yang saya dapati. Yang pertama ialah Jurnal Dialek Melayu Sarawak edisi kedua. Jurnal ini berfokuskan pada data daripada 18 kampung Melayu di sekitar delta Sungai Sarawak. Dan tujuan kajian ini dilakukan ialah untuk mengkaji dialek Melayu Sarawak di kawasan tertentu. Jurnal yang kedua ialah Dialek Melayu Sarawak dan Bahasa Melayu Baku, satu kajian perbandingan. Semua kaum di Sarawak hidup dengan mesra dan harmoni antara satu sama lain walaupun bertutur dalam dialek yang pelbagai kerana dipupuk oleh hubungan antara kaum yang erat, semangat kekitaan yang baik dan bekerjasama. Dialek Melayu Sarawak dipilih sebagai bahasa utama dalam komunikasi antara masyarakat. Jurnal yang ketiga ialah tinjauan awal subdialek Melayu Sarawak berdasarkan ciri, fonologi dan kata leksikal. Jurnal ini mengatakan terdapat dua kelompok utama subdialek Melayu Sarawak iaitu kelompok dialek Kuching dan kelompok subdialek Melayu Pesisiran. Terima kasih kepada pembentang yang telah membentangkan bahagian kajian lepas. Kita beralih kepada pembentangan yang seterusnya iaitu 4.0 objektif kajian. Jadi objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti jenis golongan kata dalam dialek Melayu Sarawak yang digunakan oleh penduduk Kampung Mang. Objektif kajian yang kedua pula adalah untuk menghuraikan penggunaan jenis golongan kata dalam ayat di kalangan penduduk Kampung Mang. Sekian saja pembentangan saya di bahagian objektif kajian dan akan diteruskan oleh pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera semuanya. Untuk pembentangan ini, saya akan masuk dalam bahagian metodologi atau lebih dikenali sebagai kaedah yang kami gunakan untuk menjayakan kajian ini. Alright, sebelum saya meneruskan pembentangan ini atau meneruskan bahagian ini, saya lebih dahulu menjelaskan apa itu metodologi. Alright, metodologi ialah membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah atau prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, yaitu disiplin. Dalam Kamus Dewan 2007, ia juga merujuk sebagai kaedah, cara, ragam, rentak, corak, dan sistem. Metodologi yang kami guna atau kaedah yang kami guna yang pertama yaitu reka bentuk kajian.
Apa itu reka bentuk kajian? Ialah mengenal pasti sistem atau jenis golongan kata dalam dialek Melayu Sarawak yang digunakan oleh penduduk Kampung Mang, yaitu penduduk kampung yang telah kami pilih sebagai satu kawasan untuk melakukan kajian dialek ini. Yang kedua ialah instrumen kajian. Instrumen kajian itu kita lebih kenal sebagai proses menyediakan alat atau mengumpul data menerusi konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi, pandangan, keterangan, latar belakang. Oke, dalam kajian ini, instrumen yang digunakan lebih kepada soalan yang ditanyakan secara spontan kepada penduduk Kampung Mang tanpa mengira sikap, kaum, persepsi, pandangan, keterangan, latar belakang. Alright, yang ketiga, kami gunakan kaedah yaitu cara mendapatkan responden. Apa cara yang kami gunakan untuk mendapatkan responden ini ialah secara kaedah temu bual. Macam mana cara itu dibuat ialah kami buat temu bual secara rawak, yaitu kepada orang penduduk Kampung Mang, yaitu menemu bual di antara kelayak penduduk Mang untuk kami soal siasat mengenai dialek Sarawak tersebut. Oke, seterusnya ialah cara mendapatkan maklumat. Cara kami mendapatkan maklumat yang diperoleh ialah melalui buku-buku ilmiah, bahan rujukan. Semuanya kebanyakan yang tentang morfologi dan dialek Melayu Sarawak. Buku dan bahan rujukan ini kami peroleh melalui perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob Betari yang terletak di Universiti Malaysia Sarawak bersebelahan dengan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Seterusnya ialah memproses dan mempersembahkan data. Alright, untuk memproses dan mempersembah data ini ialah kami dia diperoleh melalui kerja lapangan yang mana akan dipersembahkan melalui jadwal, dan jadwal tersebut akan saya terangkan atau saya paparkan dalam slide yang akan kita nampak semua. Terima kasih kepada Denison. Seterusnya saya akan membentangkan 6.0 iaitu analisis dan perbincangan dapatan. Bagi 6.1 iaitu jenis golongan kata yang digunakan oleh penduduk Kampung Mang. Golongan kata mempunyai 4 jenis. Yang pertama, kata nama. Yang kedua, kata kerja. Yang ketiga, kata adjektif. Dan yang keempat, kata tugas. Setiap golongan kata ini, pengkaji memberi 2 contoh daripada data yang dikumpul daripada informal. Golongan kata yang pertama ialah kata nama. Contoh perkataan yang dipilih ialah ayam. Perkataan ayam ini merupakan kata nama konkret. Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk Kampung Mang menyebut ayam sebagai manok. Perkataan manok dan ayam merupakan kata akar bagi dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu baku. Walaupun terdapat perbezaan dari segi ejaan dan sebutan, kedua-dua perkataan ini masih tergolong dalam golongan kata yang sama, iaitu kata nama. Contoh kata nama yang kedua pula ialah rumah. Perkataan rumah merupakan kata nama tak hidup. Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk Kampung Mang menyebut rumah sebagai rumah. Kedua-dua perkataan ini juga masih menunjukkan golongan kata nama yang sama, iaitu daripada kata nama tak hidup. Golongan kata yang kedua ialah kata kerja. Perkataan yang dipilih ialah kata tengok. Penduduk Kampung Mang menggunakan kata tengok sebagai tangga. Dalam bahasa Melayu baku, kata tangga merupakan tempat
terdapat tumpuan kaki yang bertingkat-tingkat untuk naik dan turun ke sesuatu tempat. Perkataan ini juga menunjukkan hubungan makna dengan kata dari segi homofon. Misalnya, kata tangga dalam bahasa Melayu baku dan dialek Melayu Sarawak Kampung Mang mempunyai makna yang berbeza tetapi ejaannya yang serupa. Hal ini juga menyebabkan masalah kesalingfahaman dalam pertuturan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. Contoh golongan kata yang kedua ialah menyiram. Penduduk Kampung Mang menyebut menyiram sebagai nyiram. Kedua-dua perkataan ini juga merupakan golongan kata kerja transitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang memerlukan penyambut iaitu objek. Sebagai contoh, perkataan nyiram memerlukan penyambut seperti pokok untuk melengkapkan ayat atau frasa dalam suatu ayat. Golongan kata yang ketiga pula ialah kata adjektif. Perkataan yang dipilih adalah cantik. Perkataan cantik merupakan kata adjektif keadaan. Bagi dialek Melayu Sarawak, Kampung Mang, penduduk menggunakan perkataan kacak sebagai cantik. Dalam bahasa Melayu standard, kata kacak ini memberi maksud yang berbeza dengan cantik kerana kata kacak digunakan untuk laki-laki, manakala kata cantik ini digunakan untuk wanita. Bagi dialek Melayu Sarawak Kampung Mang pula, mereka menggunakan kata kacak untuk kedua-duanya tanpa mengira dari segi aspek tata bahasa. Contoh kata kerja yang kedua ialah sedap. Perkataan sedap merupakan kata adjektif panca indera. Bagi dialek Melayu Sarawak, Kampung Mang, penduduk menggunakan kata sedap sebagai nyaman. Perkataan nyaman tergolong dalam kata adjektif perasaan. Kedua-dua perkataan ini masih tergolong dalam kata adjektif walaupun berada di berlainan subgolongan. Seterusnya golongan kata yang keempat iaitu kata tugas. Perkataan yang pertama ialah sebelah. Perkataan sebelah merupakan kata arah yang tergolong dalam kata tugas. Kata arah merupakan perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau arah sesuatu. Penduduk Kampung Mang menggunakan perkataan sebelah sebagai selah. Perkataan selah ini mengalami proses pengguguran bagi fonem b dan e. Walaupun perkataan ini mengalami proses pengguguran, kata selah ini tetap mempunyai makna yang sama dengan kata sebelah. Contoh kata tugas yang kedua pula ialah lagi. Perkataan lagi tergolong dalam kata penguat. Kata penguat ialah subgolongan kata tugas yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. Penduduk Kampung Mang menggunakan perkataan gi bagi menggantikan perkataan lagi yang terdapat dalam bahasa Melayu standard. Walaupun kedua-dua perkataan berikut mempunyai struktur ejaan dan yang berlainan, namun golongan untuk kedua-dua perkataan tersebut masih sama, iaitu kata tugas. Seterusnya saya akan memberi kepada pembentang khususnya. Terima kasih Fiatul.
Seterusnya kita akan beralih kepada objektif yang kedua, iaitu penggunaan golongan kata dalam ayat di kalangan penduduk Kampung Mang. Terdapat 4 jenis golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Contoh ayat bagi kata nama ialah Along, nolong kau beli manok kedai dulu. Ayat ini bermaksud, Along, tolong awak belikan ayam di kedai dahulu. Di dalam ayat ini terdapat 2 kata nama, iaitu manok dan kau. Manok ialah kata nama konkret, manakala kau merupakan kata ganti nama diri yang kedua. Seterusnya ialah kata kerja. Contoh ayat bagi kata kerja ialah Abang, coba kau nanggap apa dia pola adik kau ya. Ayat ini bermaksud, Abang, cuba awak tengokkan adik awak itu. Di dalam ayat ini terdapat 1 kata kerja, iaitu tangga. Tangga di dalam ayat ini merupakan kata transitif tanpa pelengkap. Golongan kata yang ketiga iaitu kata adjektif. Kata adjektif iaitu kata adjektif. Contoh ayat bagi kata adjektif ialah Kacak jua rumah abu te. Ayat ini bermaksud cantik juga rumah abu itu tadi. Di dalam ayat ini terdapat 1 kata adjektif, iaitu kacak. Kacak ini merupakan kata adjektif sifat. Ayat bagi kata tugas pula ialah engkah beras yarah sebelah meja. Ayat ini bermaksud letakkan beras itu di sebelah meja. Di dalam ayat ini terdapat 1 kata tugas, iaitu selah. Selah ini ialah kata arah di dalam kata tugas. Seterusnya, baiklah itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan meminta Al-Hanif untuk menerangkan tentang kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang yang telah membentangkan jenis golongan kata dan penggunaan golongan kata dalam ayat di kalangan penduduk Kampung Mang. Kita beralih kepada pembentangan seterusnya, iaitu 7.0 kesimpulan. Kesimpulannya, dialek melambangkan kebudayaan yang disusuli dengan nilai-nilai positif antara penutur yang juga menentukan jarak keakraban antara masyarakat. Selain itu, dialek yang dipelajari dan dijadikan sebagai pertuturan dalam seharian turut menjadikan diri kita tenang ketika berkomunikasi antara satu sama lain. Dialek juga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesepaduan antara rakyat dalam satu komuniti tanpa mengira agama, jantina dan bangsa. Hal ini juga dikaitkan dengan penggunaan dialek Melayu Sarawak yang digunakan di Kampung Mang lebih difahami oleh sesama mereka walaupun terdapat banyak dialek yang sebenar. Namun, keakraban mereka menjadikan dialek Melayu Sarawak itu menjadi salah satu dialek umum atau dialek utama selain dialek tersendiri yang lebih difahami ramai oleh masyarakat. Oleh itu, sekian saja pembentangan saya untuk kesimpulan. Sekian, terima kasih. Untuk rujukan, kami menggunakan 3 kaedah, iaitu responder daripada penduduk Kampung Mang. Yang kedua adalah buku rujukan. Buku rujukan yang kami gunakan adalah Bahasa Budaya sebagai Kosakata, Tata Bahasa Dewan dan Dialek Melayu Sarawak. Kaedah ketiga adalah internet. Kami menggunakan website untuk mencari maklumat.